Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya akan mulakan kuliah kita pada hari ini dengan satu penerangan tentang perincian tugasan berkaitan dengan video. Okey, berkaitan dengan video. Alright, hari ini awak akan belajar unit 5, iaitu berkaitan dengan pengucapan awam. Jadi bila kita berbicara mengenai pengucapan awam, maksudnya bermulalah tugasan yang terakhir untuk awak, iaitu membuat video perbentangan lah. Jadi saya akan mulakan dengan perbentangan berkaitan dengan perincian tugasan. Okey, perincian tugasan yang terakhir. Alright, untuk refresh balik atau recall balik apa yang perlu dilakukan. Okey. Baik, ini ialah perincian tugasan nombor 4, iaitu video perbentangan. Baik, arahan tugasan pelajar dikehendaki membentang secara extemporaneous. Okey, extemporaneous kita akan belajar sekejap lagi apa yang dimaksudkan sebagai extemporaneous. Cuma berdasarkan hasil penulisan ilmiah itu tidak perlu. Maksudnya saya tidak mahu ataupun anda membentang hasil tugasan penulisan ilmiah. Okey, sebab apa yang anda telah buat dalam penulisan ilmiah itu telah pun dipersembahkan dalam bentuk esei. Jadi apabila dah disembahkan dalam bentuk esei, so tak perlu lagi lah saya nak dengar atau nak tengok apa yang awak buat. Sebab saya dah baca dalam esei. Jadi apa yang awak perlu bentang ialah berdasarkan isu-isu semasa kecuali tema pendidikan dan bahasa. Maksudnya saya tak nak tema pendidikan atau bahasa dalam topik video perbentangan tersebut. Isu-isu semasa yang lain boleh. Sebagai contoh seperti isu semasa seperti ekonomi, antarabangsa, politik, budaya, apa lagi, sukan, alright, alam sekitar, kesihatan, gender. Baik, itu ialah isu-isu semasa yang boleh ambil lah. Alright, dan boleh bentang. Baik, tarikh penghantaran ialah pada minggu ke-13. Minggu ini ialah minggu ke-11. Maknanya awak ada masa seminggu lagi lah untuk touch up video awak tersebut, untuk cantikkan video tersebut dan hantar pada minggu ke-13. Okey. Jadi minggu 13 awak perlu hantar tugasan video pembentangan ini. Hantar melalui apa? Hantar melalui Google Drive. Saya akan bagi link atau pautan kepada ketua kelas dan ketua kelas akan bagi pada awak dan awak akan upload video tersebut ke dalam Google Drive lah. Okey, ikut folder kumpulan masing-masing. Ini folder kumpulan BJ, so uploadlah video awak dalam tu. Okey. Dan video tu durasinya ialah 5 minit. Okey. Minimum tak ada minimum. Okey, tanyalah saya minimum berapa minit cik? Tak ada. Okey, 5 minit. Alright, tak ada. Okey, paling kurang 3 minit. Tak ada. Minimum 5 minit. Maksimum jangan lebih pada 6 minit. Okey. Kalau 6 minit tu saya boleh terima lagi lah. Alright, jangan lebih pada 7. Sorry, 7 minit. Okey, 7 minit. Maksudnya ialah kalau lah awak buat 6.30 saat, boleh lah, saya terima lah. Okay, tapi kalau dah sampai 7 minit tu, saya tak boleh nak terima lah. Okey. Pastikan awak buat sampai 5 minit sahaja. Bagi saya dah cukup banyak lah untuk awak bercakap. Dan dalam konsep video tersebut, pastikan nampak muka awak. Okey, tapi tidaklah sepanjang masa. Iaitu daripada saat pertama hingga ke saat terakhir muka awak je, tak ada. Awak boleh selang-selikan dengan bahan bantu perbentangan yang lain. Contohnya ialah seperti PowerPoint, video, gambar dan sebagainya lah boleh letak. Maknanya video awak tu boleh edit, boleh cut. Okey, kejap muka awak, lepas tu tunjuk pula gambar statistik. Tapi adalah suara awak yang menjelaskan tentang statistik tu. Lepas tu tunjuk muka awak balik. Okey, nak duduk ke nak berdiri? Alright, itu terpulang. Okey, ada yang selesa untuk duduk saja buat style ML Studio, duduk je lah. Tapi pastikan saya nampak wajah. Kalau nak buat style 999 punya show pun boleh, tak masalah. Kalau nak berjalan ke apa, terpulang. Ikut kreativiti. Penghantaran pada minggu ke-13. Okay, deadline dia minggu 13 tu berapa bulan? Okay,
tak ada berapa hari bulan sebab saya tahu buat video ni leceh sikit nak edit dan sebagainya. Habis minggu 13 habislah. Okey, maksudnya saya akan tutuplah link tersebut. Alright, so pastikan awak hantar pada minggu ke-13 bila-bila masa terpulang. Alright. Dan video yang terbaik top 5 atau top 10 tengoklah. Okey, kalau banyak yang awak hantar yang terbaik tu saya akan upload dalam YouTube. Saya tak akan upload semua. Saya akan ambil yang terbaik untuk dijadikan sebagai contoh kepada junior-junior yang akan ambil wacana akademik semasa akan datang lah. Jadi dia akan refer video awak untuk buat video mereka nantilah. Okey. Jadi pastikan awak buat elok-elok dan pastikan awak ikut apa yang saya minta. Alright, kalau awak tak buat elok-elok, efek juga. Efek kepada apa? Kepada markah. Jadi ini ialah rubrik pemarkahan dia ataupun orang kata sebagai kriteria yang diperlukan. Okey, kriteria yang diperlukan. Baik, penyampaian ada 8 aspek. Maknanya satu aspek, satu markah. Yang pertama ialah wujudnya eye contact, iaitu kontak mata. Alright, maksudnya mata awak tu tidak kaku ataupun tidak nampak macam aneh. Alright, maksudnya kontak mata tu hidup di situ. Sebutan yang jelas ialah contohnya seperti mereneh atau merenih. Mana satu? Mereneh ke merenih? Segak, segak. Alright, jadi itu ialah sebutan, iaitu pronunciation yang jelas, intonasi dan nada suara. Kalau wanita atau perempuan, nada suaranya agak nyaring. Kenapa nyaring? Sebab dia mempunyai kelangsingan bunyi yang tinggi berbanding lelaki. Lelaki dia suara dia besar. Jadi bila besar, maksudnya ialah suara dia menjadi monoton. Jadi nada suara awak perlu jaga wanita dan lelaki ni, okey, perempuan dan lelaki ni jaga. Kalau lelaki tendensi dia untuk monoton sangat tinggi, kalau perempuan dia tendensi untuk bersuara nyaring tu tinggi. Jadi kena kawal atau kontrol di situ. Intonasi perlu ada. Intonasi ni maksudnya ialah seperti ada naik turun sebutan perkataan tersebut. Kemudian bentuk ucapan extemporaneous, kita akan belajar sekejap lagi apa itu extemporaneous. Wujud mimik muka, okay, mimik muka yang boleh nampak lah, maksudnya jangan pakai mask. So saya boleh nampak muka awak. Dan bahasa badan, body language. Body language juga memainkan peranan dalam memastikan penyampaian itu menarik. Mempunyai kejelasan suara, maksudnya ialah carilah tempat untuk merakam video itu tidak menenggelamkan suara anda. Jangan pula rakam dekat tempat yang bising. Okey? Dan wujud keyakinan semasa berucap. Maksudnya saya nampak bahawa awak firm dan awak tahu apa yang awak cakap. Maksudnya awak menguasai isu. Alright? Maksudnya pastikan awak kaji dahulu dan boleh nampak keyakinan sewaktu berucap ketika anda sedang menyampaikan ucapan tersebut. Sebab nampaklah menguasai isu dan patuh pada had masa. Jadi kriteria ini dia ada satu markah. Jadi cukup 8 kriteria maka 8 markah di situ. Kandungan ada 5 aspek. Yang pertama ialah mukaddimah yang menarik. Dalam aspek ini tidak perlu meleret-leret, letak sajak ke, nyanyi ke apa, tak payah. Cukuplah sekadar susunan yang cantik. Okay, kalau letak pantun boleh, tak ada masalah. Cuma pastikan pantun tu ada kaitan dengan topik awak nak bentang. Ada pelajar dia tanya, boleh tak saya nak guna bahasa lain untuk berucap? Contohnya saya nak guna bahasa Melayu, bahasa Tamil dan juga bahasa Cina. Alright, saya tanya untuk sebab dia nak buat tajuk tema perpaduan. Okay, kalau lah ada kaitan, boleh guna. Kalau saja-saja, contoh saya nak greeting atau ucap selamat dalam bahasa Korea. Tapi nak cerita pasal alam sekitar. Saya tanya kenapa pula? Sebab saya minat Korea. Oh, tak ada kaitan, so tak payah buat. Boleh faham? Pastikan ada sisi relevansi. Menyatakan dan menjelaskan tajuk ucapan, jadi beritahulah tajuk awak nak cerita pasal apa dan isi yang jelas dan bernas. Okey, 2 hingga 3 isi lah. Okey, untuk ucapan, bagi saya kalau 5 minit, 2 atau 3 isi dah mencukupi. Okey, lebih pada cukup lah. Dan isi itu perlu disokong dengan bukti yang kukuh. Letaklah statistik, laporan peristiwa, okey, gambar dan wujudkan satu penutup yang menarik. Kita akan belajar sekejap lagi bagaimana cara nak buat penutup yang menarik, okey.
Kemudian markahnya ialah 5 lah sebab ada 5 aspek, maka dia ada 5 markah. Bahasa 5 aspek juga, menggunakan kata sapaan yang betul, saudara dan saudari. Okey, gunalah bahasa atau kata sapaan yang betul, mempunyai diksi iaitu perkataan atau istilah yang tepat. Maknanya ialah penggunaan istilah yang pelbagai supaya penyampaian itu tidak kaku atau statik. Maksudnya ialah pastikan penyampaian awak itu menggunakan pelbagai istilah. Okey? Contohnya cara-cara digantikan dengan langkah-langkah. Boleh juga guna istilah mekanisme-mekanisme ataupun indikator-indikator. Okey? Masalah boleh ganti dengan halangan ataupun kekangan. Jadi pelbagaikan istilah supaya penyampaian itu menjadi lebih menarik. Tiada kesalahan bahasa yang ketara walaupun ini ialah lisan iaitu pertuturan yang tidak berpegang kepada aspek tata bahasa secara total pun begitu pastikan tiada kesalahan bahasa yang ketara. Elakkan penggunaan bahasa rojak. Okey, kalaulah tersebut tak mengapa. Tapi dalam aspek itu jangan tunjuk dia berulang kali kesalahan tersebut. Kemudian menggunakan laras bahasa formal dan juga sebutan yang baku. Dalam keadaan baku ini bukanlah saya nak menuntut anda untuk berbicara menggunakan bahasa baku betul-betul. Saya ada kereta, saya mahu makan, anda mahukah? Okay, dia tak ada macam tu. Okay, bahasa baku ni maksudnya ialah anda bercakap mengikut laras bahasa yang cantik untuk didengar dan tidak terlalu aneh. Okay? Kemudian gaya dan perwatakan. Gaya yang menarik dan berjaya mempengaruhi audiens. Maksudnya ialah keyakinan awak berucap itu ditentukan melalui aspek gaya sebab dia memberi impression kepada audiens yang menonton. Dan wujudnya penghayatan dalam berucap. Dalam aspek ini bukanlah satu keadaan yang berlebih-lebihan. Cukuplah sekadar nampak firm ataupun nampak yakin anda memang betul-betul tahu apa yang anda bentang. Adanya etika dan etiket. Ini kita akan belajar nanti apa itu etika dan etiket. Yang terakhir, wajib ada bahan bantu perbentangan. 8 markah di sini. Okey, ada pelajar tanya, wajib ke buat bahan bantu ni? Wajib. 8 markah ya. Jadi penggunaan bahan yang menarik, kreatif dan sesuai dengan konteks perbentangan. Maknanya ialah anda menyediakan bahan yang menarik dan gunakan kreativiti dalam penyampaian dan wujudnya integrasi elemen multimedia atau grafik dan tulisan yang menarik perhatian. Dalam aspek ini, pastikan tidak wujud satu keadaan yang over ataupun berlebih-lebihan. Contohnya, tulisan ada 5 jenis font awak guna dalam satu PowerPoint. Jangan. Okey, ataupun multimedia tu awak letak canggih sangat, terlalu padat, bila nak play, dia tak terplay kat situ. Okey, tidak berjaya dibuka. Jadi pastikan ada integrasi elemen multimedia atau grafik yang serasi. Kemudian pastikan adanya peralihan yang lancar dari satu paparan ke paparan yang lain. Jangan bila nak beralih ke tempat lain ia jadi loading dan sebagainya lah. Elakkan gangguan teknikal sebegitu. Baik, ada soalan nak tanya? Any question? Ya? Encik, kalau subtitle tu dia masuk dalam bahan bantu Apa? mengajar apa? Subtitle, kalau meletak subtitle. Subtitle bukan bahan bantu. Subtitle itu membantu untuk memahami. Okey? Boleh letak Kadang-kadang apa tak perlu? optional. Maksudnya pilihan. Sebab Alright. kadang-kadang ada kes pelajar dia dia rakam. Dia rasa dah okey dah rakam kat tempat tu. Contohnya rumah dia tepi sawah. Okey. So dia rakamlah di tepi sawah tu. Dia rasa dah okey dah rakaman dia. Bila dia play balik video tu, ada suara dia tenggelam. Okey, bila nak edit semua tu tenggelam suara dia sebab angin. Bunyi motor, bunyi traktor dan sebagainya. Jadi dia guna subtitle lah. Sebab mungkin salah satu part tu je yang tenggelam, tak ke semuanya. Kalau ke semuanya tenggelam tu kena record balik lah. Okey, kena faham lah macam mana cara nak tengok. Okey, kalau part tertentu saja letaklah terjemahan.
Okay, ataupun translation. Nonatra, lain Ain Husna Slow. Oh, okay, tak apa, tak masalah. Okay, saya rakam juga ni. Okay, ada soalan lain nak tanya?